rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini tajuk yang ke-185, waspadalah terhadap kerinduan. Hati-hatilah anda terhadap perasaan rindu, sebab ia boleh menimbulkan kecemasan dan kesedihan yang berterusan. Termasuk kebahagiaan seorang Muslim adalah jauh daripada ratapan para penyair ungkapan kesedihan mereka, ungkapan kerinduan mereka, dan jauh daripada pengaduan mereka atas putusnya, terjalinnya atau terkandasnya hubungan mereka dengan kekasih mereka. Sebab semua itu termasuk penyebab kegelisahan hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup pada penglihatannya sehingga dia buta terhadap kebenaran? Dalam suatu syair disebutkan, akulah penyebab kesengsaraan. Siapakah yang mesti dituntut jika pembunuh ternyata sudah terbunuh? Maknanya, saya memang layak merasakan kesengsaraan dan penderitaan kerana sayalah yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada seorang penyair daripada Andalusia yang bangga dengan ratapannya. Dia berkata, ramai manusia meratap kerana pahitnya perpisahan. Setiap orang ketika hidup dan setelah mati dihantui perasaan sedih. Adapun aku, kalaupun semua tulang rusukku sampai disatukan, sesungguhnya aku belum pernah melihat dan mendengar semua itu. Seandainya rongga dada orang tersebut diliputi takwa dan zikir, dan jiwanya adalah jiwa yang dekat kepada Tuhannya, nescaya dia akan sampai pada kebenaran, akan mengetahui dalil, akan mendapatkan petunjuk dan akan menempuh jalan yang lurus. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Jika kamu ditimpa suatu godaan daripada syaitan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka ditimpa oleh godaan syaitan, maka mereka ingat kepada Allah, dan ketika itu juga mereka menyedari kesalahan-kesalahannya. Ibn Qayyim memberikan solusi terhadap masalah ini secara jelas dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Para pembaca hendaklah merujuk pada kitab tersebut. Di antara faktor penyebab kerinduan yang membara adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, kosongnya hati daripada rasa cinta pada Allah Ta'ala, zikir kepadanya, syukur atas nikmatnya dan daripada ibadat kepadanya. Yang kedua, sikap meliarkan pandangan mata, kerana pandangan mata yang liar boleh menimbulkan kesedihan dan kecemasan dalam hati. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadhratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata merupakan panah daripada panah-panah iblis. Dalam sebuah syair dinyatakan, ketika engkau melemparkan pandanganmu ke segala arah tanpa batas, maka pandangan itu akan mengakibatkan kesusahan bagimu.
engkau akan melihat banyak hal yang membuatmu tak kuasa menahan diri dan banyak hal yang membuatmu tidak mampu bersabar. Yang ketiga, sedikitnya bahagian ibadat, zikir, doa dan solat sunat. Firmanullah Ta'ala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Adapun penawar kerinduan yang membara antara lain, yang pertama menyibukkan diri dengan beribadat pada Allah Ta'ala dan memohon kesembuhan dan kesihatan kepadanya. Yang kedua, menjaga pandangan mata dan kemaluan. Wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Yang ketiga, meninggalkan tempat di mana orang yang dirindukan berada dan menghindarkan diri daripada mengingatinya. Yang keempat, menyibukkan diri dengan amal soleh. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa pada kami dengan harap-harap cemas. Yang kelima, menikah secara syar'i. Fankihu ma taba lakum minan nisa, dan nikahilah wanita yang engkau sukai. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah Dia menjadikan daripada diri kalian isteri-isteri agar kalian tenang bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan zahir dan batin, hendaklah dia menikah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian agar kami hindarkan dia daripada perbuatan buruk dan keji, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau sepintas lalu kita baca tajuk ni, kita pun tak tahu pengarang kita nak beritahu apa sebenarnya. Dalam bab ataupun dalam kitab La Tahzan ini, jangan berduka cita. Tetapi untuk saya mudahkan tuan-tuan faham, maksud di sini ialah bagaimana kita nak mengendalikan diri kita daripada cinta terlarang, atau dalam bahasa Arab disebut al-ishqul mamnu. Ishqun, cinta atau rindu. Cinta yang meninggalkan kerinduan yang mendalam. Ini kita panggil dendam rindu. Dia punya dendam rindu luar biasa. Tuan-tuan, kalau kita cinta kepada Allah, maka itu adalah kemanisan, kelazatan, kebahagiaan mutlak. Kalau kita cinta kepada kebaikan, maka itu adalah tanda keimanan dan kesempurnaan. Masalahnya ialah bila mana kita ada keinginan untuk bercinta pada perkara-perkara yang haram, lantas hawa nafsu datang menjadi raja di dalam percintaan kita tadi. Kalangan mereka ada yang bercinta dengan kaum sejenis, sebagaimana berlaku kepada kaum Nabi Lut. Mereka bila sahaja melihat lelaki, jantung mereka bagaikan luruh, dek kerana rindu dan juga cinta, sehingga mereka lupa ia bukan sekadar menyalahi syariat, ia menyalahi tabiat dan fitrah. Lalu mereka melepaskan kerinduan yang terlarang tadi sehingga Allah membinasakan mereka. Dan ada pula di kalangan manusia yang cinta kepada wanita. Wanita yang dicintai ini, wanita yang diharamkan dia mencintainya. Mencintai isteri orang lain sebagai contoh. Mencintai wanita dalam iddah sebagai contoh. Bukan mencintai wanita yang berlainan agama. Kerana itu para ulama pernah menceritakan kisah seorang muazzin, tukang bang. Tuan-tuan, tukang bang ni waktu dia naik menara nak bang, dari atas dia tengok seorang perempuan sedang jemur kain. Lawa perempuan tu. Maka dia cepat-cepat turun. Lalu dia berkata, saya minat tengok awak, saya suka awak, saya sayang awak. Spontan, cinta. Lalu kata wanita ini, saya Kristian, awak kan Islam, maka saya tidak mungkin berkahwin dengan awak. Lalu kata lelaki, tak apa, saya boleh ubah agama saya. Ubah agama dia. Maka dia bertekad hendak mengubah agamanya hanya kerana cinta pada wanita Kristian. Waktu dia menaiki tangga, dia jatuh lalu dia mati.
Akhirnya tidak perempuan itu dimiliki dan tidak juga syurga menjadi tempat abadi dia. Begitu cinta terlarang. Kalau kita bagi contoh kaum Nabi Lut, cinta terlarang, dan cinta yang berlainan agama yang terlarang tadi, sehingga mewujudkan kerinduan yang melampau-lampau sampai mereka lupa hukum hakam, dosa pahala, batasan-batasan. Ini yang kita nak syarahkan pada malam ini. Kalau cinta yang melorongkan kita pada perkara yang halal. Kita tahu tuan-tuan, cinta ada yang halal, ada yang haram. Yang halal yang akan berakhir dengan pernikahan. Namun kalau cara kita salah, dia juga jadi haram. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi as-sawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda yang punya kemampuan, maka hendaklah kamu berkahwin, kan ia akan memelihara pandangan kamu, menjaga kemaluan kamu. Tetapi kalau kamu tidak mampu, hendaklah kamu berpuasa, kerana ia akan menjadi benteng kepada kamu. Jadi bila seorang datang gelodak gelombang cinta yang luar biasa, sehingga waktu datang gelombang cinta ini tak ada orang boleh sekat, even syariat pun tak boleh sekat, sementara orang lain. Ini dah jadi nasi lemak daun bidara. Artinya tinggal semua asalkan dia dapat apa yang dia nak. Apa yang dia nak dapat. Dia akan dapatkan. Yang saya katakan ada yang cinta sejenis. Bila ada seorang hamba Allah, dia cinta sejenis, dia datang jumpa saya dan saya nasihat dia. Saya kata tak boleh, haram, dosa. Tapi dia tetap mempertahankan cinta dia. Dia tetap bercinta dan dia meneruskannya walaupun kita beri amaran dan sebagainya. Akhirnya dia terjebak dengan cinta tersebut sehingga terkena penyakit HIV. Dia tak peduli benda tu. Dan ada orang yang bila mana menceritakan dia menyintai isteri orang, dia kata tak boleh, isteri orang haram, berdosa, meruntuhkan rumah tangga, berdosa. Bukan ia dosa besar. Bukan Islam mengajar tunan orang pun tak boleh kacau, ini kan pula bini orang. La yaktubur rajul ala khitbati akhi. Jangan seorang meminang tunang orang lain sehingga dia meninggalkannya atau mereka terputus. Orang yang tengah bertunang ni pun tuan-tuan, kalau kita bercinta dengan tunang orang, dia larang dan berdosa. Jangan kata bercinta bini orang sehingga membawa kerosakan rumah tangga. Ia diharamkan sama sekali. Jadi malam ni kita nak rawat cinta macam ni, cinta-cinta yang terlarang, yang tuan-tuan kalau sekilas pandang okey, tapi dia sudah berbekas di hatinya. Dia dah tak boleh hidup melainkan dengan orang ni. Dia merasakan bahawa dunia tak ada makna tanpa orang ni. Dunia sempit tanpa orang ni. Dunia menjadi pahit tanpa orang ni. Bagi dia orang ni lah yang menjadikan manisnya dunia, indahnya dunia, luasnya dunia, segala-galanya. Sehingga orang yang berada dalam kemuncak kerinduan yang terlarang ini, dia mampu bersyair. Dia tak payah baca buku sastra, automatik dia jadi sastrawan negara. Dah pujangga dia punya bahasa dia, liuk lintuk gaya dia. Dia menjadi orang yang paling sopan dalam dunia. Bukan bercinta. Abdullah bin Abbas, dia pergi ke Mekah, jumpa seorang lelaki kurus kering. Dia kata, apa kena orang tu? Maka jawab orang yang bersama dengan Abdullah bin Abbas, dia sedang dilamun cinta. Lalu kata Abdullah bin Abbas, aku berlindung pada Allah daripada penyakit itu. Ibn Sina, satu ketika, tuan-tuan sekalian, ada seorang lelaki, dia berpenyakit ganjil sehingga terbaring dan selalu murung dan tidak mau bercakap dengan sesiapa. Kurus, tak nak makan, tak nak minum, dia cuma termenung. Maka Ibn Sina menziarahinya. Ibn Sina seorang perawat Islam yang unggul. Maka bila lihat orang ni, dia tahu orang ni berpenyakit rindu. Ni penyakit rindu, jatuh cinta ni jadi macam gini. Maka apa yang dilakukan, dia menyebut semua nama-nama jalan yang ada di kampung tersebut. Okay, sebutlah jalan itu, jalan ni, jalan ni. Sampai sebut satu jalan, seperti dia macam sedikit tunjukkan respon. Kemudian disebut semua nama penghuni yang duduk di jalan tadi. Maka sebut-sebut, sampai sebut keluarga Pak Mak, dia pun seperti ceria sedikit. Maka sebut semua keluarga dalam situ. Akhir tersebut nama seorang perempuan, maka dia mula tersenyum. Taulah Ibn Sina, dia jatuh cinta rupanya.
Tengok orang yang termenung tu, kalau suami kita tak bercakap, termenung bahaya. Menung ni jatuh cinta pula laki aku ni. Kalau dia cakap banyak tak apa. Termenung diam. Kan orang bercinta kata makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Satu ungkapan bagi menunjukkan dia tak keruan, tak tentu hala. Kita sebut gila bayang, kita sebut orang ni mabuk kepayang, kita sebut orang ni lebih teruk pada mabuk laut. Mabuk cinta, mabuk yang lebih bahaya daripada arak. Kerana mabuk arak, dia akan berhenti, kesan arak tadi mungkin bertahan beberapa jam, tapi mabuk cinta mengambil masa yang cukup panjang sehingga dia menikahinya. Tuan-tuan, ada keadaan boleh menikah, ada keadaan tak boleh menikah. Bila bini orang, tapi tetap dibuat satu lagu, aku tetap menunggumu walaupun kamu dah isteri orang, sampaikanlah kamu bercerai, aku tunggu. Perbuatan itu perbuatan yang dilarang. Yang seorang tak apa, saya nak tunggu juga walaupun tunggu di pintu syurga. Macam tak ada kerja lain. Nak tunggu kat syurga, belum tentu semayang tak masuk ni. Semayang tak semayang, tak puasa. Tapi kalau bab bercinta tak apa, saya sabar, saya tunggu di pintu syurga. Mak dia datang, mak dia kata, kepala bapak kau suka. Marah mak dia. Ini cerita dululah. Mak dia tu maki, bukan saya. Kau ni cerita syurga, semayang tidak, apa tidak. Bila bercinta nak tunggu kat syurga. Kan orang-orang kafir pun nak tunggu kat syurga kalau bab cinta ni. Jadi kalau kita lihat, penyakit ini satu penyakit hati. Bagaimana cara kita nak rawat? Sebab itu Nabi SAW bersabda, Man ashika wa katama wa affa wa sabar, ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Siapa yang dia lamun cinta, lalu dia bertahan, katam, sembunyikan. Wa'af, dia tetap jaga maruah agamanya. Wasabar, dia tetap sabar, Allah ampun dosanya dan Allah masukkan dia syurga. Dan tiba-tiba kita jatuh hati pada seorang perempuan yang kita tahu kita tak boleh kahwin. Sebab perempuan tu label lain. Dia kaya, kita tak. Dia kadang-kadang cinta terlarang ini termasuk cinta memang kita tak boleh. Bukan tak boleh sebab haram dari sudut ada hubungan itu dan ini. Kita tak selevel dengan dia, tak mungkin kita dapat. Ayah dia pula tak suka kita, memang anti kita. Maka bila kita nak minang, tak mungkin dapat. Ayah tak setuju, mak dia tak setuju, perempuan tadi pun belum tentu setuju, tapi kita ni dah setuju. Itu biasa orang bercinta macam tu, dia setuju dulu. Dia jatuh cinta, termenung, tengok gambar, lalu kat lorong tengok atap pun tak apa, kata orang dulu lah, tengok atap pun tak apa. Saya lalu rumah dia, saya ingat ada seorang sahabat saya itu, dia jatuh cinta zaman kita budak-budak dulu. Dia kata, Syekh, dia tak orang Syekh lah, dia kata, sir, boleh teman aku tak? Teman apa? Lalu rumah awet aku. Lalu rumah awet dia. Saya kata, dapat upah apa? Dapat upah makan roti canai. Masa tu kita darjah 2. Kata, okey lah, roti canai mahal tu masa tu. Saya naik basikal untuk lalu rumah perempuan tu, lalu ulang alik. Saya tak tahu kenapa. Yang saya tahu, saya boleh makan roti canai. Tuan-tuan, ni baru darjah 2 bercinta macam ni. Dia nak lalu balik. Dia rasa macam dia boleh tidur lena. Islam ada rawatan pada penyakit ini. Saya dah sebut satu hadis Nabi SAW. Dia siapa yang dia datang ke asyikan, datang cinta, lalu dia menahan dirinya, dia menjaga maruah agamanya, dia sabar, Allah ampun dosa dia. Ialah tiba-tiba tuan-tuan, cinta ni kita tak boleh sekat. Ada seorang tu tiba-tiba jatuh hati pada suami orang, contoh suami orang, dan dia pula dah kahwin. Kalau dia tak kahwin, insyaAllah peluang nombor 2 tu mungkin ada lah. Kalau isteri dia bukan pakar bedah. Kalau pakar bedah mungkin dia potong 18. Tapi satu sudut, kalau sekiranya dia dah bini orang, ini laki orang, tiba dia jatuh cinta, tuan-tuan, kita tak boleh. Benda tu saya katakan memang tak boleh sekat. Secara zahir bila datang, tak ada orang kata, saya boleh sekat lah Ustaz. Tak, dia datang dulu. Cinta ni kan datangnya tak diundang. Dia datang tanpa diundang. Tuan-tuan bertemu jodoh semua tak diundang, tiba-tiba jadi bini kita. Tertengok, tiba-tiba jatuh cinta. Jadi bila tiba-tiba ada penyakit, dia ada rasa begitu, dia mesti merawat dengan segera. Dia mesti menyembunyi. Jangan cinta bang, saya jatuh hati pada orang ni. Jangan. Kita pelihara rumah tangga kita mesti merawatnya. Dan kita akan sebut cara-cara merawat penyakit seumpama ini. Pernah satu ketika tuan-tuan, Rom bila dia nak kalahkan orang Islam, dia buat apa?
dia bawa wanita-wanita cantik berada depan-depan, lawa-lawa, supaya orang Islam ini jatuh cinta kepada wanita-wanita ini, lalu mereka pasti akan kalah. Kan kita pernah kuliah sebelum ini, bila Bal'am bin Ba'urah gagal berdoa supaya Nabi Musa jangan masuk Baitul Maqdis. Bal'am bin Ba'urah menyarankan letak perempuan cantik di hadapan, kononnya menjual senjata, lalu menggoda tentera Nabi Musa. Akhirnya salah seorang daripada jeneral Nabi Musa jatuh cinta, yang bernama Zamri, jatuh cinta pada seorang perempuan. Akhirnya bila Nabi Musa melihatnya, lalu dia berkata, aku tahu kamu nak kata ini haram, maka aku tak peduli. Bayangkan Nabi tu dia tak nak peduli. Lalu mereka pun berzina, maka Allah jadikan ditimpa penyakit ta'un yang membinasakan kaum generasi yang awal. Generasi Nabi Musa itu semua mati kerana ta'un. Bangkit generasi baru yang dipimpin oleh Nabi Allah Yusha' bin Nun alaihissalam. Begitu bagaimana cinta terlarang dia senjata syaitan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila seorang itu bercinta, jatuh cinta, dia ada dua perangai, dua sifat dia ada. Pertama, dia akan melihat semua elok bagi yang dicintainya. Istihsan lil ma'syuq. Dia akan tengok yang dicintainya semua sempurna, perfect sama sekali, tak ada cacat celah. Biarlah orang kata hitam ke, pendek ke, gemuk ke, bulat, sebutlah semua segitiga yang ada tu, bagi dia tetap cantik. Bila orang tu jatuh cinta, istihsan lil ma'syuq. Yang kedua, tama' fil wusuli ilaih, dia akan berusaha mendapatkannya. Kalau tuan-tuan perhatikan, kalau tuan-tuan ada benda ni, memang tuan-tuan jatuh cinta. Pertama, kita nampak semua elok belaka. Tengok perempuan ni, tengok lelaki ni, semua elok. Orang kata dia tu kuat tidur, dalam kuliah pun dia tidur. Tak adalah, baik dia. Saya tengok sopan, saya tengok tertib, saya tengok wajah dia ada nur, seolah-olah nur anak-anak saya. Nampak. Dah nampak dah. Orang lain tak nampak, dia dah ada kasyaf. Saya rasa memang dia sesuai jadi imam saya. Dia tanya balik, imam solat apa Imam solat apa dia ni? Dia solat sunat pun tak, dia solat fardu. Jadi orang yang jatuh cinta tuan-tuan, dia akan istihsan, nampak cantik. Yang kedua, dia akan berusaha mendapatkannya. Saya tak nak cerita tentang fokus cinta pada kenderaan, rumah. Saya nak menyebut cinta pada manusia yang terlarang ini, yang membabitkan cinta yang berdosa ini, yang sebahagian mereka saya katakan mungkin cinta kaum sejenis, mungkin cinta wanita yang masih dalam iddah, yang cinta wanita yang menjadi isteri orang lain, dia sanggup runtuhkan rumah tangga, gunakan sihir, gunakan bomoh, gunakan cara-cara penipuan itu dan ini. Ada seorang hamba Allah itu, dia cerita pada saya bagaimana sampai peringkat dia sanggup bayar supaya lelaki ni ceraikan isteri dia. Ya, bila hamba Allah tu cerita pada saya, oleh kerana lelaki tu kaya, dah ambil bini dia, sanggup bayar, asalkan dapat bini dia ni. Nak bayar 20,000. Awak just cerai dia, saya bayar awak 20,000. Masa itulah zaman tu, tahun 90-an dulu. Tuan-tuan, sampai peringkat itu mereka yang terlibat dengan cinta yang terlarang, yang haram ini. Yang Islam ada rawatannya. Tuan-tuan, untuk rawatan cinta ini, kita panggil rawatan asli dan rawatan alternatif, badali. Rawatan asli bila mana seorang itu bercinta dengan memang perempuan yang tak dimiliki oleh sesiapa, atau dia bercinta pada lelaki yang boleh berkahwin dengannya, maka cara rawatannya kahwin. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Lam nara lil mutahabina mislan nikah. Kami tak dapati solusi lain bagi orang yang jatuh cinta melainkan berkahwin. Ini kata Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, anak kita jatuh cinta, dia mesej tengah malam, jadi jangan biarkan penyakit itu, kahwinkan dia. Nabi SAW pernah menyebut antara tanggungjawab seorang ayah pada anak perempuannya, iaitu mengahwinkannya idza aradat, bila dia nak. Kita tengok anak kita dah banyak termenung, kurang makan nasi, senyum-senyum seorang, tengok mesej, kemudian berkurung dalam bilik. Jadi jangan biarkan cinta penyakit iskun, kerinduan tadi membinasakan dia. Dia jadi tak betul dia. Waktu tu kalau ada duit, habis duit. Waktu tu kalau lelaki tu lelaki jahat, dia ni Casanova, yang memang mengambil kesempatan, maka habis anak kita. Dan sama juga kalau kita katakan lelaki, kita tengok anak lelaki kita pula jatuh cinta, teruk jatuh cinta dia. Tuan-tuan boleh kahwinkan dia, kahwin. Ustaz, dia baru masuk universiti tahun 1, tak apa kahwinkan dia.
Tidak, dia akan binasa. Dia mungkin buat benda yang tidak elok, yang memalukan kita dan keluarga. Sebab itu kita ada rawatan pertama asli. Rawatan asli ni tuan-tuan ialah rawatan yang mudah kahwin. Dan kita ada rawatan badali. Badali alternatif. Bagaimana kita sebut alternatif? Bila kita tahu cintanya tidak mungkin boleh berlangsung. Kerana cinta terlarang. Dia cinta yang berpenyakit. Dia cinta yang salah. Maka tuan-tuan sekalian, bagaimana cara kita nak rawat dia? Banyak, kita punya poin banyak malam ni. Tapi setakat mana saya sempat ni buat cinta ni? Tak sempat ni. Kita ambil sikit-sikit tuan-tuan. Kalau sempat kita sambunglah tahun depan. Ada lagi tajuk. Pertama kita tahu begini, bahawa cinta ni penyakit hati dan mesti dirawat. Siapa sahaja yang jatuh cinta mesti rawat segera. Kalau tidak, rosak badan, rosak akal, rosak hati habis. Ada rawatan saya katakan yang boleh diteruskan. Poin kedua, cinta itu ada halal ada haram. Poin yang ketiga, kalau sekiranya ia berkaitan dengan cinta lelaki dan perempuan yang boleh ditamatkan dengan berkahwin, segerakan perkahwinan. Kalau boleh ditamatkan dengan berkahwin, segerakan perkahwinan. Yang keempat, kalau tidak ada jalan untuk menyatukan orang yang cinta dengan orang yang dicintai kerana sebab-sebab yang dilarang oleh syarak, atau kerana sebab-sebab budaya dan adat, tak mungkin. Yang ni dia nak kahwin dengan Mak Saleh. Oh, kita tak boleh terima ni. Tak mungkin. Keluarga sana mungkin tak setuju, keluarga kita juga mungkin tak setuju. Macam mana ni? Dia agak terlarang dari sudut budaya. Ada yang terlarang secara agama. Maka tuan-tuan sekalian, kita mesti beritahu dia bahawa benda ni mustahil buat, supaya dia rasa satu perasaan putus asa. Sebab manusia bila putus asa akan sesuatu, maka dia tak akan mendekatinya. Awak tak boleh, dia tu kan perempuan kaya, mana boleh. Atau dia kan lelaki yang bangsa lain tu, tak sama dengan awak. Awak jenis bangsa makan buduh, makan tempoyak, jadi makan jengkol ni tak mungkin, makan jering. Dia kan makan benda tu. Itu kita lihat ketidaksamaan. Saya ingat dulu sahabat saya dia nak kahwin dengan orang Turki. Saya pun pergi dengan dia, jumpa dengan ketua pelajar Turki. Lalu beritahulah sahabat saya nak kahwin Turki. Lalu orang Turki ni kata, saya tak ada masalah, tapi saya bimbang budaya yang berbeza, makan minum, jarak yang jauh menyebabkan nanti awak ada masalah perkahwinan. Mungkin sekarang awak okey, akan datang. Tuan-tuan, dia dengar, dia pun dah macam give up. Ya tak ya juga dia fikir nak balik kampung, barangkali tengok abang dia kampus sebelah pun tak nak hantar bini balik, so balik sendiri jalan kaki. Ini kan pula Turki nak hantar macam mana? Jadi dia fikir macam tu, dia pun cancel, tak jadi kahwin dengan orang negeri dia. Jadi kadang-kadang obatnya tuan-tuan, kita beritahu dia mustahil nak teruskan perkahwinan ini kerana sebab-sebab. Imam sebab hukum agama, imam sebab budaya. Nah, kita katakan kita ni orang Johor lah, orang Johor. Bila orang Johor nak kahwin orang jauh ni, Perlis, kita kata kau ni kerja apa nak ulang alik Perlis jauh. Jauh 17 jam tu belum cerita kena PKP, mati kau kena PKP. Kita ingatkan dia, beritahu benda-benda yang menjadikan dia jadi give up. Give up, maka dia pun give up. Okay, tak payah, kahwin dengan kampus sebelah, kahwin dengan ni sepupu mak je, kahwin dengan sepupu mak je. Senang-senang cerita. Jadi nak mengantar pun sebelah rumah je. Kalau ada PKP pun memang boleh balik, confirm boleh balik. Sebab dia tak ada sekatang antara rumah ke rumah. Ini negeri ke negeri. Jadi dia nampak benda tu macam boleh diteruskan. Ni tuan-tuan, ini cadangan ni bukan cadangan saya tuan, ni cadangan ulama. Jangan tuan-tuan ingat saya tak ada masa nak fikir benda ni, cak kepala je fikir buat cinta orang ni. Tapi ulama-ulama masya-Allah, mereka ni menghalusi masalah penyakit orang ni. Dan kalau tak jalan juga tuan-tuan, tak jalan juga, maka caranya ialah kita merawat akalnya. Bagaimana cara merawat akal? Tadi kita beri logik dah, akal dah. Tapi kita cakap lagi perkara-perkara sehingga diterima secara akalnya. Maknanya kita perlu sit down lama dengan dia, kemudian bercakap secara logik. Dan yang keenam, kata ulama, kalau secara logik pun dia tak terima, beritahu dia kesan buruk yang mungkin berlaku. Beritahu dia kesukaran yang mungkin berlaku. Bahaya ginilah kalau orang ni dia kata nak kahwin lagi. Dia kata kau nak kahwin lagi, surat nikah tak ada, nanti kalau berlaku kematian nak dapat pusaka payah, anak kau payah nak daftar sekolah. Cerita benda-benda yang mendatang mudarat. Itu belum cerita pejabat agama tahu ditangkap, kena sama mahkamah penjara 2 tahun.
Lepas tu cerita pula dalam penjara kau tahu, nanti kau minum air kencing sendiri, tak ada air, contoh. Ini benda-benda yang menakutkan dia, undang-undang dan sebagainya, maka tuan-tuan sekalian, dia pun akan berhenti. Atau kata ulama, memang jenis semangat pula dia bercinta. Semangat pula, dia semangat, saya pun semangat juga untuk menerangkan benda ni, semangat. Maka ceritakan keburukan yang dicintainya. Baik dia cinta siapa? Dia cinta si mak. Oi, mak tu ada panau lah. Kau nak kahwin dengan orang panau? Kau sebut. Dia ada korak nanti berjangkit anak-beranak kau habis. Ini kita sebut cinta terlarang. Yang ni cinta perempuan. Kau nak kahwin dengan Minah tu. Jangan Minah tu. Minah tu mulut dia, ya Allah. Dia boleh hura-harakan lebih bahaya pada COVID tu. Dia boleh hura-harakan negara. Mulut dia tu. Kau takkan selamat. Dia akan cerita begini, begitu. Artinya sebut benda yang dicintai keburukan dia. Kita kan tuan-tuan, bila kita cinta nampak benda buruk, kita pun macam tak nak. Kita cinta nak beli kereta tu. Orang pun cerita Rotek tu mahal je. Tu kanser. Sebab tu saya tak nak beli Ferrari sebab Rotek mahal. Tidak, saya beli. Tu keburukan dia. Kan orang kita orang Melayu tuan-tuan, kalau sekiranya kita beli kereta, kita tanya. Kita tanya, minyak kuat tak? Minyak kuat tak? Kalau setengah orang pula bila dia beli kereta, dia kata boleh muat berapa orang? Setengah orang pula bila beli kereta, dia tanya boleh laju mana? Kalau dia tak dapat jawapan yang memuaskan, dia tak jadi beli. Kalau kita kata kereta ni minyak teruk, dia tu tak jadi beli. Hanya satu keburukan. Yang ni pula kita beritahu Rotek dia mahal. Mahal Rotek dia. Terus tak jadi beli. Bila kita nampak je kecacatan, kita terus tak nak. Jadi kalau dia lah cinta benda-benda yang tak elok ni tuan-tuan, kita beritahu benda yang buruk yang ada padanya. Dan last sekali tuan-tuan, di malam ni kita tak dapat sempurnakan topik cinta kita sampai habis. Tak apa dah tuan-tuan. Ini taklah penting sangat lah rasanya. Sebab dah kahwin belaka dah ni, tua-tua belaka dah ni. Tapi sedikit sebanyak perkongsian kata-kata ulama. Last sekali tuan-tuan yang perlu kita lakukan ialah berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Biar Allah Ta'ala tak hadirkan cinta terlarang. Jangan sesekali kita jatuh cinta pada bini orang. Jangan. Doa pada Allah supaya benda ni tak terjebak pada kita, pada anak-anak kita. Jangan sampai tuan-tuan ada kalangan kita bercinta dengan sejenis. Dan jangan ada di kalangan kita yang mungkin kita katakan bercinta dengan cinta yang tidak menguntungkan agama dia. Tak untung agama. Dia ni umur 28 bercinta dengan orang umur 108 tahun. Ya Allah. Kau ni nak kahwin ke kau nak jaga orang tua ni? Soalan dia. Kahwin nak dapat zuriat. Kahwin ni kan untuk itu. Ini kau kahwin umur 108 tahun. Memang kau arwah dulu dah. Maknanya kita nasihat dia. Tujuan perkahwinan tu dah lari dah. Jadi tuan-tuan memang benar. Terutama hari ini. Kita menangi anak-anak kita. Anak-anak kita yang mengalami cinta-cinta yang kemaruk cinta yang tak terkawal. Kalau tuan-tuan gagal menanganinya, maka anak-anak kita akan bercinta dengan perkara dengan keadaan yang merugikan agama dan dunia dia. Bila rugi dunia dan agama itu. Tentang cinta ni kita nak wujudkan semangat, kekuatan. Kita bukan nak wujudkan kelemahan dan kebinasaan. Apatah lagi kebinasaan itu datang daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Dia kerana cinta yang salah Allah murka, maka Allah datangkan azab, Allah datangkan malapetaka yang tidak mungkin mampu ditanganinya. Sebab itu tuan-tuan, bila datang kita katakan perasaan cinta, rindu-rindu yang salah ni pada perkara maksiat, pada benda-benda maksiat, berdoalah pada Allah, moga Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.